A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi ini dapat sama-sama kita bertemu dalam program Sepagi Sebutir Mutiara, khas kepada adik-adik pelajar SPM, calon-calon hebat, calon-calon cemerlang SPM tahun 2021. Alhamdulillah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, pada tahun ini kita mempunyai tanggungjawab yang besar, yang hebat untuk kita selesaikan dengan cemerlang, untuk kita selesaikan dengan mendapat result yang terbaik dan seterusnya menaikkan martabat ataupun menaikkan maruah imtiaz dungun itu sendiri. Jadi di antara resepi kejayaan dan di antara kekuatan yang kita ada sehingga hari ini adalah Al-Quran. Kerana apa? Kerana adik-adik telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca ni merupakan sumber kekuatan. Kerana apa? Kerana setiap sudut, setiap huruf, setiap inci ianya merupakan mukjizat. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang teragung. Mukjizat yang teragung dari yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu dah bagi mereka-mereka yang senantiasa melazimi, membasahi lidah mereka ini dengan Al-Quran, tidak awak akan menjanjikan ataupun memberikan kehebatan itu kepada kita. Nazala Jibril bil Quran fa asbahat Jibril afdalul malaikah. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad menerusi malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Al-Quran. Nazala Al-Quran ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan Al-Quran itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasara Muhammadin sayyidul khalq. Maka Muhammad itu menjadi ketua ataupun sebaik-baik penciptaan. Wajah Al-Quran ila ummati Muhammad fa asbahat ummati Muhammad khairul ummah. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada kita, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ni dimuliakan kerana Al-Quran. Nazala Al-Quran fi syahri Ramadan fa asbaha Ramadan khairi syahr atau khairi syuhur. Okey, diturunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan al-Mubarak, maka di Ramadan itu dimuliakan kerana Al-Quran. Nazal Al-Quran fi Lailatul Qadr fa asbaha Lailatul Qadr khairul layali. Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan malam itu dimuliakan kerana Al-Quran. Famadha laula nazal Al-Quran fi qulubina. Bagaimana pula jika Al-Quran itu diturunkan kepada kita? Maka betapa beruntungnya kita kerana kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bersama-sama membumikan Al-Quran di atas muka bumi ini. Jadi adik-adik yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya dari segi kejayaan itu tidak ada halangan. Jadi kalau kejayaan itu
tiada halangan, ianya adalah peluang untuk kita. Memang kita tak nafi terdapat beberapa halangan ataupun kita kata ujian di masa kita belajar tadi, namun kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya mesti pasok. Kita kena pasok ataupun kita kena ada dalam diri kita itu adalah Al-Quran. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kerja-kerja hafal Quran ini, kerja-kerja jaga Quran ini merupakan kerja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerja buat oleh para sahabat. Kerja buat oleh sahabat. Tentulah kedudukan kita. Kedudukan kita ini merupakan kedudukan yang tertinggi di sisi Islam ataupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Ramai orang yang berusaha untuk hafal Quran, tetapi tak ramai orang yang berjaya boleh menghafal ataupun membaca Al-Quran dengan baik. Jadi adik-adik di depan saya ni sebenarnya berada dalam, ataupun kita kata berada pada on track, berada dalam landasan yang baik, yang terbaik. Ciri-ciri kejayaan itu sebenarnya dah ada pada awak. Kepada antum semua dah ada dah ciri-ciri kejayaan tersebut. Cumanya kita kata kena polish. Kena polish ataupun kena senantiasa ingat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka beruntungnya kita berada dalam keadaan orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Betapa beruntungnya dengan umur yang seusia yang muda. Dan begitulah ulama-ulama yang hebat-hebat seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, menghafal Quran seusia 9 tahun, mampu menghafaz Al-Quran, menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik dalam satu persatu, semka-semka, dan banyak lagi lah, dah menjadi satu rujuk Imam Syafi'i, menjadi mazhab banyak pengikutnya di dunia kita hari ini. Jadi benda-benda ni kita kena tengok. Contoh teladan yang hebat-hebat ni kita kena tahu. Semuanya asasnya daripada Al-Quran. Jadi janganlah takut. Kadang-kadang kita, perspektif kita mendahulukan penilaian daripada Al-Quran. Itu silap. Yang patutnya Al-Quran itu semestinya didahulukan. Sebab itu diimtiaz. Kita letak Al-Quran itu jadualnya di awal, pagi, supaya kita mendapat aura positif, supaya kita mendapat kekuatan untuk kita menghabiskan satu masa sepanjang kehidupan kita semasa berada di imtiaz. Dan kita haraplah, ataupun di akhirnya Ustaz doakanlah kepada adik-adik semua ni, supaya kita lebih bersungguh-sungguh, kita lebih fokus, kita lebih buat yang perkara yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab di sana kita ada kekuatan kita adalah Al-Quran, yang kita baca, yang kita pegang, yang kita hafal, yang kita ingat, yang kita melazimi kehidupan kita tadi, membiasakan diri kita tadi dengan Al-Quran. Jangan takut adik-adikku sekalian, jangan takut untuk bersama-sama dengan Al-Quran. Al-Quranul ghinan la faqra ma'ak. Al-Quran itu kaya, dia tidak akan fakir kepada orang yang senantiasa membaca dengan dia. Yakin pada Al-Quran, yakin dengan apa yang kita buat, yakin dengan apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, yakin dengan kitab kalamullah, hiya kalimatul ulia. Jadi itu sekalian, Al-Quran merupakan kalimah yang paling tertinggi. Maka awak beruntunglah yang senantiasa melazimi pembacaan Al-Quran, dan seterusnya kita mengharapkanlah kejayaan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kena berusaha, fatawakkal 'ala Allah, maka kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di akhirnya sekali lagi saya doakan kepada adik-adik calon-calon SPM tahun ini, tahun 2021 ini, melakar sejarah yang tersendiri dengan mendapat result ataupun keputusan yang begitu cemerlang, dan kejayaan itu sebenarnya untuk kita bersamalah, kejayaan untuk awak, untuk sekolah dan sebagainya. Jadi kalau kita faham Melaka ini, insya-Allah perkara yang susah ataupun perkara yang payah itu akan menjadi
mudah insya-Allah. Barakallahu fikum jami'an. Silu ala barakatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.